M04 Adaptasi Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar. Submodul 1A Pematuhan Perundangan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja. Isi kandungan. Tujuan. Pengenalan. Yang pertama, keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang kedua, Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA). Yang ketiga, pematuhan OSHA terhadap kewajipan pekerja. Yang keempat, pematuhan Akta Kilang dan Jentera 1967 FMA terhadap keselamatan, kesihatan dan pekerjaan. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai keperluan pematuhan OSH, perundangan OSH mengenai tanggungjawab pekerja, Akta Kilang dan Jentera mengenai keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Pengenalan. OSHA merupakan garis panduan dan peraturan bagi menjaga keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Sebarang risiko dan kemalangan perlu dikurangkan atau dielakkan bagi memastikan pekerja berkualiti dihasilkan supaya matlamat organisasi tercapai. Yang pertama, keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Pematuhan kepada keselamatan dan kesihatan bermaksud tindakan yang mengikut standard, garis panduan, amalan, peraturan atau undang-undang keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan. 1.1. Akta ini digubah bagi memastikan: yang pertama, keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Yang kedua, melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, untuk menubuhkan Majlis Negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan perkara yang berkaitan dengannya. Yang kedua, Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA). Di bawah Seksyen 15(1) dan 2, majikan dan orang yang bekerja sendiri bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. 2.1. Kewajipan itu termasuklah: yang pertama, menyediakan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Yang kedua, menjamin keselamatan dan tiada risiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Yang ketiga, mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja yang sedang bekerja. Yang keempat, menyenggara tempat kerja supaya berada dalam keadaan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Yang kelima, menyedia dan menyenggara cara masuk dan keluar ke tempat kerja yang selamat dan tanpa risiko. Yang keenam, menyedia dan menyenggara persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Dan yang ketujuh, menyedia dan menyenggara kemudahan bagi kebajikan orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, pematuhan OSHA terhadap tanggungjawab pekerja. Pekerja bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mereka sendiri,
Mengikut Seksyen 24(1), kewajipan setiap pekerja yang sedang bekerja adalah: yang pertama, memberi perhatian bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas atas tindakan atau peninggalannya semasa bekerja. Yang kedua, bekerjasama dengan majikannya atau orang lain dalam melakukan kewajipan atau kehendak-kehendak majikan. Yang ketiga, menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan oleh majikan bagi mengelakkan risiko kepada keselamatan dan kesihatannya. Dan yang keempat, mematuhi arahan atau kaedah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya. 3.1. Mengikut Seksyen 24(2), orang yang melanggar peruntukan Seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali. 3.2. Seksyen 25 mengatakan sesiapa yang dengan sengaja atau cuai mengganggu atau menyalahguna atau melakukan apa-apa kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Nombor 4. Pematuhan Akta Kilang dan Jentera 1967 FMA terhadap keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Dalam Akta Kilang dan Jentera FMA 1967 bahagian 2 telah menyediakan peruntukan bagi keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tempat kerja. 4.1. Seksyen 10 mengatakan tanpa menyentuh undang-undang berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan berkaitan dengan kilang, peruntukan-peruntukan berikut yang berhubungan dengan keselamatan hendaklah digunakan. Yang pertama, asas dan lantai hendaklah cukup kuat untuk menahan beban-beban yang direka bentuk dan tiada asas atau lantai yang boleh dibeban lebih. Yang kedua, bumbung hendaklah cukup kuat untuk menampung beban. Yang ketiga, semua lantai kerja, platform, dek, tangga lorong, laluan, titi sambung, tangga dan anak tangga hendaklah dibina dengan selamat bagi mencegah risiko jatuh dan runtuh serta diselenggara dan dijaga dengan baik. Yang keempat, akses yang selamat ke tempat orang akan bekerja hendaklah disedia dan diselenggara dengan baik. Yang kelima, setiap bukaan, takungan bahan buangan, lubang atau bejana yang dilekatkan pada lantai atau lantai kerja hendaklah ditutup atau dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko daripada jatuh. Yang keenam, semua barang, benda dan bahan hendaklah disimpan atau disusun secara stabil bagi mencegah daripada runtuh serta tidak mengganggu sistem pencahayaan, sistem pengudaraan dan pengendalian jentera serta laluannya. 4.2. Seksyen 11 mengatakan di dalam setiap kilang yang terdedah kepada risiko kecederaan badan daripada bahan letupan, mudah terbakar, beracun atau menghakis atau pancaran ion hendaklah menyediakan langkah-langkah yang sesuai
bagi menghapuskan risiko itu. 4.3. Seksyen 12 mengatakan bahawa tiada sesiapa pun boleh diambil bekerja untuk mengangkat, membawa atau memindahkan bahan-bahan atau benda-benda yang berat, yang begitu berat sehingga boleh menyebabkan kecederaan. 4.4. Seksyen 13 mengatakan tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang berkenaan dengan pihak berkuasa tempatan, di dalam tiap-tiap kilang hendaklah diambil langkah berjaga-jaga terhadap kebakaran dan hendaklah disediakan atau disenggarakan apa-apa kemudahan untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran selain kemudahan pintu keluar dalam penggunaan biasa dan apa-apa cara memadamkan api sebagaimana yang telah ditetapkan. 4.5. Seksyen 14 mengatakan semua jentera dan bahagian perpasangannya hendaklah dipasang dan disenggara dengan selamat. 4.6. Seksyen 15 mengatakan tiap-tiap bahagian jentera yang berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat, melainkan jika bahagian itu berada dalam kedudukan atau dibina dengan cara yang selamat kepada tiap-tiap orang yang diambil kerja atau yang sedang bekerja atau yang memasuki premis itu, sebagaimana ia akan selamat jika bahagian itu dipagar dengan selamat. Dengan syarat bahawa setakat yang keselamatan bahagian yang berbahaya bagi mana-mana jentera tidak boleh dengan sebab keadaan pengendalian dijamin dengan cara penghadang tetap. Kehendak seksyen ini hendaklah disifatkan telah dipatuhi jika suatu peranti disediakan yang secara automatik menghalang pengendali daripada bersentuhan atau menyebabkan tersentuh dengan bahagian itu. 4.7. Seksyen 16 mengatakan berkenaan dengan apa-apa jentera sebagaimana yang ditetapkan, mana-mana bahagian daripada mana-mana bahan yang dibawa oleh jentera itu semasa ia berjalan yang mengunjur melebihi mana-mana bahagian jentera itu hendaklah dipagar dengan berkesan, melainkan jika ia berada dalam suatu kedudukan yang selamat kepada mana-mana orang yang diambil kerja atau yang sedang bekerja atau yang memasuki premis itu. 4.8. Seksyen 17 mengatakan jentera untuk disewa atau dijual mestilah mematuhi peraturan-peraturan. Tiada seorang pun boleh menjual atau membenarkan disewa mana-mana jentera selain jentera penghantaran yang tidak mematuhi mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini yang terpakai bagi jentera itu. Tiada seorang pun boleh mengimport apa-apa jentera selain jentera penghantaran yang tidak mematuhi mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini yang terpakai bagi jentera itu. 4.10. Seksyen 19 mengatakan tiada seorang pun boleh mengendalikan atau menyebabkan atau membenarkan supaya dikendalikan apa-apa jentera yang berkenaan dengannya suatu perakuan kelayakan ditetapkan, melainkan jika ada berkuat kuasa berhubung dengan pengendalian jentera itu suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan di bawah akta ini. Dalam hal apa-apa pelanggaran subseksyen -1, seseorang pemeriksa hendaklah dengan secara serta-merta menyampaikan kepada orang yang disebut dahulu suatu notis
secara bertulis yang melarang pengendalian jentera itu atau boleh menyebabkan jentera itu tidak boleh dikendalikan sehingga suatu masa apabila perakuan kelayakan yang sah dikeluarkan. Perakuan kelayakan yang dikeluarkan di bawah akta ini hendaklah masing-masing mengikut bentuk yang ditetapkan dan hendaklah sah tertakluk kepada akta ini bagi apa-apa tempoh yang ditetapkan. 4.11 Seksyen 20 mengatakan tiada seorang pun yang diambil kerja di dalam mana-mana kilang atau di mana-mana tempat yang apa-apa jentera dipasang boleh dengan sengaja mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa cara, alat, kemudahan atau benda lain yang diperuntukkan menurut akta ini bagi menjamin keselamatan, kesihatan atau kebajikan orang yang diambil kerja di kilang atau di tempat yang jentera itu dipasang, dan jika apa-apa cara atau alat bagi menjamin keselamatan, kesihatan atau kebajikan disediakan untuk kegunaan orang di bawah akta ini, dia hendaklah menggunakan cara atau alat itu. Tiada seorang pun yang diambil kerja di dalam mana-mana kilang atau di mana-mana tempat yang apa-apa jentera dipasang boleh dengan sengaja atau tanpa sebab yang munasabah bertindak dalam apa-apa cara yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kecederaan badan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain atau kerosakan kepada apa-apa jentera atau harta lain. 4.12 Seksyen 21 mengatakan penghuni hendaklah pada setiap masa menyenggara semua alat keselamatan dan jentera. 4.13 Seksyen 22 mengatakan yang pertama, tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan kesihatan awam berkenaan dengan mana-mana kilang, peruntukan yang berikut yang berhubungan dengan kesihatan orang hendaklah terpakai. A. Tiap-tiap kilang hendaklah dijaga dalam keadaan bersih atau bebas dari bau busuk yang timbul daripada mana-mana parit, kemudian kebersihan atau sumber lain, dan hendaklah dibersihkan pada masa dan dengan cara yang ditetapkan, dan cara ini bolehlah termasuk menyapu kapur atau menyapu warna, mengecat, memvarnish, membubuh obat, mencegah kuman atau mencegah bau. B. Bilangan maksimum orang yang diambil kerja pada bila-bila masa di dalam mana-mana bilik kerja dalam mana-mana kilang hendaklah sebegitu rupa sehingga amaun ruang kaki padu dan permukaan kaki kawasan lantai yang dibenarkan dalam bilik kerja bagi setiap orang itu adalah tidak kurang daripada amaun ruang kaki padu dan permukaan kaki kawasan lantai yang ditetapkan sama ada secara cm atau bagi kelas kerja tertentu yang dijalankan di dalam bilik kerja itu. C1. Peruntukan yang berkesan dan sesuai hendaklah dibuat bagi menjamin dan menyenggara pengalih udara yang mencukupi melalui peredaran udara segar dalam tiap-tiap bahagian kilang dan bagi menjadikan tidak berbahaya setakat yang dapat dilaksanakan semua gas, wasap, habuk dan kekotoran lain yang boleh memudaratkan kesihatan yang berbangkit dalam perjalanan apa-apa proses atau kerja yang dijalankan di dalam sesuatu kilang. C2. Menteri boleh menetapkan suatu standard pengalihan udara yang mencukupi dan cara yang melalui standard itu boleh dicapai bagi kilang atau bagi mana-mana kelas atau perihalan kilang atau bahagiannya. D1. Peruntukan yang berkesan dan sesuai hendaklah dibuat bagi menjamin
dan menyenggara suatu suhu yang akan memastikan keadaan keselesaan yang munasabah dan mencegah daripada kecederaan badan kepada mana-mana orang yang diambil kerja di dalam sesuatu kilang. D2. Menteri boleh bagi kilang atau bagi mana-mana kelas kilang atau bahagiannya menetapkan suatu standard suhu yang munasabah dan melarang penggunaan apa-apa kaedah bagi menyenggara suatu suhu yang munasabah yang pada pendapatnya mungkin memudaratkan orang yang diambil kerja dan mengarahkan supaya jangka suhu disediakan dan disenggarakan di tempat dan kedudukan yang dinyatakan. E1. Peruntukan yang berkesan hendaklah dibuat bagi menjamin dan menyenggara pencahayaan yang mencukupi dan sesuai sama ada secara semula jadi atau tiruan di tiap-tiap bahagian kilang yang orang itu sedang bekerja atau lalu. E2. Menteri boleh menetapkan suatu standard pencahayaan yang mencukupi dan sesuai bagi kilang atau bagi mana-mana kelas atau perihalan kilang atau bahagiannya atau bagi apa-apa proses. F. Kemudahan kebersihan yang mencukupi dan sesuai yang ditetapkan hendaklah disediakan dan disenggarakan untuk kegunaan orang di dalam sesuatu kilang. 2A. Apabila ternyata pada seseorang pemeriksa bahawa apa-apa proses dalam mana-mana kilang mungkin memudaratkan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalamnya atau orang awam, dia hendaklah melaporkan hal keadaan itu secara bertulis kepada ketua pemeriksa yang boleh dengan itu menjalankan penyiasatan yang dia fikirkan perlu. 2B. Jika ketua pemeriksa berpuas hati, yang pertama, bahawa proses itu mungkin memudaratkan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalam kilang atau orang awam, dan yang kedua, bahawa proses itu boleh diubah suai atau cara disediakan untuk mengurangkan kemungkinan kemudaratan kepada kesihatan orang itu atau kesihatan orang awam seperti yang disebut terdahulu. Dia hendaklah setelah menimbangkan apa-apa representasi yang dibuat atau penghuni kilang itu memerintahkan supaya proses itu diubah suai mengikut cara atau cara-cara yang disediakan itu yang diarahkan olehnya untuk mengurangkan kemungkinan kemudaratan kepada kesihatan orang itu atau orang awam. C. Mana-mana orang yang terkilan dengan perintah yang dibuat di bawah perenggan boleh dalam tempoh 21 hari dari penerimaan perintah itu merayu kepada menteri yang hendaklah membuat perintah yang difikirkan patut. D. Jika ketua pemeriksa berpuas hati bahawa proses sedemikian mungkin memudaratkan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalam kilang atau orang awam dan bahawa proses itu tidak boleh diubah suai atau cara yang disediakan untuk mengurangkan kemungkinan kemudaratan kepada kesihatan orang itu atau orang yang awam yang disebut terdahulu. Dia hendaklah melaporkan hal keadaan itu secara bertulis kepada menteri. E. Menteri boleh apabila menerima laporan itu sama ada membuat apa-apa peraturan bagi mengawal selia atau melarang penggunaan proses itu sebagaimana yang difikirkan munasabah atau selepas menimbangkan apa-apa representasi yang dibuat oleh mana-mana orang yang mungkin terjejas olehnya melalui tulisan yang ditandatangani sendiri melarang perjalanan proses itu sama ada secara mutlak atau bersyarat atau penggunaan apa-apa benda atau bahan yang berkaitan dengannya. F. Bagi maksud membolehkan mana-mana penghuni sesuatu kilang atau orang lain membuat representasi berkenaan dengan suatu perintah
atau larangan yang dicadangkan di bawah perenggan B, atau E, Ketua Pemeriksa atau Menteri mengikut mana-mana yang berkenaan hendaklah menyebabkan disampaikan kepada penghuni atau orang lain suatu notis yang menyatakan tempoh yang representasi itu boleh dibuat dan yang mengandungi apa-apa butir sebagaimana yang dianggap oleh Ketua Pemeriksa atau Menteri mengikut mana-mana yang berkenaan mencukupi dalam hal keadaan itu. Yang ketiga, seseorang pemeriksa boleh mengkehendaki mana-mana orang yang diambil kerja di dalam mana-mana kilang yang penyakit yang dinamakan dalam jadual ketiga telah berlaku atau mungkin berlaku supaya dikenakan pemeriksaan perubatan. 4.14 Seksyen 23 mengatakan peruntukan yang berkesan hendaklah dibuat bagi menjamin dan menyenggara cara yang mencukupi dan sesuai untuk melindungi mana-mana orang yang diambil kerja daripada terdedah kepada unsur, dan cara-cara itu boleh termasuk bumbung atap atau adang angin yang masing-masingnya bagi perlindungan terhadap hujan dan angin. 4.15 Seksyen 24 mengatakan jika di dalam mana-mana kilang orang terdedah kepada proses yang basah atau berdebu, bising, berhaba atau kepada apa-apa bahan beracun, mengakis atau memudaratkan yang boleh menyebabkan kecederaan badan kepada orang itu, Menteri boleh menetapkan peruntukan dan penyenggaraan bagi kegunaan orang itu, pakaian dan alat perlindungan diri yang mencukupi dan sesuai, termasuklah jika perlu pelindung mata, sarung tangan, sarung kaki, topi, alas kaki dan salap atau lotion pelindung. 4.16 Seksyen 25 mengatakan yang pertama, berkenaan dengan mana-mana kilang, peruntukan yang berikut yang berhubungan dengan kebajikan orang hendaklah terpakai. A. Hendaklah disediakan dan disenggarakan bagi kegunaan orang yang diambil kerja di dalamnya. Yang pertama, tempat yang mencukupi dan sesuai untuk pakaian yang tidak dipakai semasa waktu kerja. Yang kedua, apa-apa perkiraan yang semunasabahnya dapat dilaksanakan bagi mengeringkan pakaian itu. B. Hendaklah disediakan dan disenggarakan di tempat yang sesuai yang mudah diperolehi secara munasabah oleh semua orang yang diambil kerja di dalamnya. Yang pertama, bekalan air minum yang mencukupi, yang selamat dan berkhasiat. Yang kedua, kemudahan yang mencukupi dan sesuai untuk membasuh yang hendaklah disimpan dalam keadaan yang bersih. C. Hendaklah disediakan dan disenggarakan suatu peti atau almari pertolongan cemas yang akses kepadanya mudah mengikut standard yang ditetapkan, dan apabila lebih daripada 150 orang diambil kerja pada suatu masa, suatu bilik pertolongan cemas yang sesuai mengikut standard yang ditetapkan hendaklah juga disediakan dan disenggarakan. Yang kedua, Menteri boleh bagi kilang atau bagi mana-mana kelas kilang atau bahagiannya menetapkan standard untuk dipatuhi berkenaan dengan semua peruntukan dalam subseksyen yang terdahulu berhubungan dengan kebajikan orang yang diambil kerja.